Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Ba'alawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah, wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah, wa annahu dan bahwasanya Allah Ta'ala itu khabar anna wahidun satu asa satulah, la syarika lahu lagi pula khabar kedua la syarika lah, la syarika ay la syarika thabitun lahu ay lillah, tidak ada sekutu sama sekali yang sabit ia sekutu tadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Hu tu isim anna, wahidun tu khabar dia yang pertama, la syarika la, syarika isim la linafil jinsi, lahu ta'alluq satu mahzuf khabar la linafil jinsi, jumlah la syarika la tu khabar anna yang kedua. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala menyelit sikit, la syarikalah ay fil uluhiyah, tidak ada syarik tu yakni pada ketuhanan. Dari sudut ketuhanan tidak ada syarik, dari sudut ketuhanan tidak ada sekutu. Itu terjemahan ataupun tafsir bagi kata musannif annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Kemudian sambung kata musannif rahimahullahu ta'ala, wala mithla lahu wala shibha lahu, wala mithla lahu wala shibha lahu, wala mithla dan tidak ada mithil, tidak ada yang sepadan. Mithla isim la nafil jinsi, lahu ta'alluq satu mahzuf khabar la linafil jinsi, taqdiruhu wala mithla thabitun lahu, dan tidak ada seumpama yang sabit baginya bagi Allah Ta'ala. Ataf wala shibha, ini pun sama, shibha isim la linafil jinsi, lahu ta'alluq satu mahzuf khabar la linafil jinsi, taqdiruhu wala shibha thabitun lahu, dan tidak ada shibih yang serupa yang sabit baginya bagi Allah. Beza antara mithil dengan shibih, mithil ni 100% sama, shibih ni walaupun sebahagian kecil sama. Ada satu lagi nazira, nazir kebanyakannya sama. Tapi dia tak sebut dalam sini nazir tu apa. Dia sebut mithla dan shibha. Bahkan boleh tambahlah ai wala mithla lahu wala shibha lahu bal wala nazira lahu, bahkan tidak ada nazir bagi Allah Subhanahu wa taala. Mithla dan shibha tu ai tafsir fi dzati was sifati,
Tidak ada mathil, tidak ada syabih pada zat. Zat Allah tak ada orang yang serupa 100%, tak ada orang sikit pun serupa dengan Allah. Wasifati, dan begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh tambah lagi lah ai wal af'ali, yakni juga pada kita jadi hasyiah pula, muhasyi. Yakni juga pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga tidak tidak sama dengan makhluk. Kerana perbuatan Allah Ta'ala itu memberi bekas perbuatan makhluk melalui usaha ikhtiar. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, wa dakhala 'ala al-Imam al-Ghazali, dan telah masuk, ni masuk cerita sikit lah, pada syarahan wala mithla lahu wala shibha. Syekh Nawawi suka masuk cerita-cerita sikit, macam itu cerita Harun Ar-Rasyid panjang gila, lembah haji tu. Wala mithla lahu, mana tadi? Wa dakhala 'ala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala syabun. Syabun tu fa'il dakhala ta'alu ala muta'alliq, dakhala muta'allaq. Al-Imami isim majrur, al-Ghazali sifat bagi al-Imami, ay al-mansubi ila al-Ghazal, yang dinisbahkan kepada Ghazalah. Kan ada khilaf tu disebut dalam kitab, awal kitab nak sebut Al-Ghazali boleh, Al-Ghazali boleh. Kalau Al-Ghazali nisbah kepada Ghazalah, satu kampung daripada kampung-kampung Tus. Kalau Ghazalah nisbah kepada ayah je, ataupun nisbah kepada nama Ghazalah, nama Ghazalah binti apa tak ingat dah. Dua tu. Masuk kepada Imam Al-Ghazali tersebut syabun. Yang ni masuk di sini jumpa. Masuk tu jumpa pada Imam Ghazali oleh seorang pemuda yang alaihi atharul ibadah. Dia panggil al-jumlatu ba'da nakirati sifatun. Syabun tu nakirah, alaihi atharul ibadah itu jumlah ismiyah. Alaihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, atharu mubtada muakhar, al-ibadati mudhafu ilaih. Yakni atharul ibadati alaihi, atasnya, hanya sonyo atasnya, atas syab tadi tu, atas pemuda tadi ada kesan-kesan ibadat. Ada kesan-kesan ibadat. Ada kesan-kesan ibadat di badan dia tu lah. Di muka ke, dahi hitam. Ada poster tu. Macam mana nak jumpa pak mentua dalam keadaan dahi hitam. Itu atharul ibadah. Faqala lahu, maka berkata ia syabun tadi, lahu faqala lahu lisyabin, maka berkata ia baginya kepada syab tadi oleh al-imamu fa'il, al-Ghazali sifat al-imam. Al-Imam al-Ghazali kata, ya syabu, ni nakirah maqsudah. Nakirah apa? Nakirah maqsudah mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Nakirah maqsudah lah. Nakirah maqsudah iaitu nakirah tapi tertentu kepada orang itu. Wa ya syabu, wahai pemuda, anta ta'rifu billah, bermula engkau, bukan, anta ta'rifu Allah, hai anta ta'rifu Allah, dia hazaf hamzah istifham, ataupun dia hazaf hal anta ta'rifu Allah, adakah bermula engkau itu mengenal ia engkau oleh Allah, akan Allah Ta'ala. Allah fa'il maf'ul bih, ta'rifu khabar, anta mubtada, takdir hal istifham ataupun hamzah istifham. Dia berkata, adakah kamu kenal Tuhan? Faqala syabbu, maka berkata oleh pemuda itu, wahal ya'budu wa hal ya'buduhu man la ya'rifuhu. Faqala, wa hal ya'buduhu, adakah menyembah akan Allah oleh fa'il man, oleh orang yang la ya'rifuhu, sifat la ya'rifuhu, yang tidak mengenal ia man hu, akan Allah. Adakah akan menyembah seorang yang tak kenal akan dia? Faqala, maka berkata ia al-Imam Ghazali, dia kata, kaifa araftahu. Mana syabun tadi ni, pemuda ni kata, adakah boleh menyembah oleh seseorang, boleh menyembah Allah Ta'ala yang mana seorang ni tak kenal dia? Maknanya dia kenal lah. Maknanya dia kenal lah. Takkanlah aku tak kenal aku. Macam mana orang yang tak kenal boleh sembah Tuhan? Itu maksud dia. Maka Imam Ghazali pun kata lah, faqala, maka kata musannif, faqala al-Ghazali, maka berkata oleh Imam Ghazali, kaifa araftahu, bagaimana mengenal ia oleh engkau akan dia, akan Allah. Hu maf'ulun bih, ta fa'il, araf itu fa'il dia, fa'il maf'ulun bih.
Faqala syabbu, maka berkata oleh pemuda itu, uhiduhu wala uhidduh. Uhiduhu. Bukan. Wahada yuwahidu tauhidan, uwahiduhu. Sini ada nuskhah yang dia bariskan uhiduhu, tak kena ingat tu. Auhada yuhidu ihadan, tak kena, dia tauhid, mentauhidkan akan dia akan Allah, mentauhid oleh aku akan dia akan Allah. Uwahiduhu, mentauhid ia oleh aku akan dia akan Allah. Wala uhiduhu, dan tidak membatasi ia oleh aku akan dia akan Allah, yakni membatasi dengan makna la a'lamu haqiqata dzatihi. Dobit situlah. Wala uhiduhu, dan tidak membatasi ia oleh aku akan dia akan Allah, ai wala a'lamu haqiqata dzatihi, dan aku tidak mengetahui hakikat zat dia. Aku tak dapat menggambarkan, mentakrifkan hakikat zat Tuhan kerana aku tak tahu. Wa a'buduhu wa a'budullaha, dan menyembah ia oleh aku akan dia akan Allah. Wala ukayyifuhu kayyafa yukayyifu takyifan, dan tidak membagaimanakan oleh aku akan dia akan Allah, dengan makna tidak mereka-rekakan Allah ni lagu mana tidak. Wa kullu ma khatara fil wahmi, ai fil wahmi dengan makna fi wahmi, pada wahamku. Wa kullu, dan bermula setiap barang, ma mudhafun ilaih, khatara silah ma, dhamir mustatir huwa fa'il khatara, aid kepada ma, khatara silah ma. Wa kullu ma khatara, dan bermula setiap barang yang melintasi ia barang, yang lintah ia barang tadi. Khatara ta'alluq fi fil wahmi, pada wahamku, yakni pada sangkaan ringanku. Au jalahul fahmu, au jalahul fahmu, atau menjelaskan ia akan Allah oleh fa'il al-fahmu. Al-fahmu bermakna fahmi, oleh kefahaman aku, ataupun kefahaman aku cuba memikir menjelaskan Allah ni lagu mana, ataupun setiap perkara yang terlintah dalam waham, dalam sangkaan ringanku itu. Fallahu bi khilafi dhalika, maka bermula Allah Ta'ala itu kainun, bawa ta'aluk satu mahzuf, khabar bagi Allah, Allah mubtada, kainun adalah ia, bi khilafi dhalika, ay bi khilafi dhalika kulli ma khatara fil wahmi au jalahul fahmu. Itulah tu ayat tu musyar ilaih dia. Jadi fallahu mubtada, kainun tu khabar, jumlah tu khabar bagi kullu. Khabar bagi kullu. Habis. Jadi itu cara tauhid ataupun pemuda ni kenal Tuhan, iaitu dia mentauhidkan Allah, dia tidak membatasi dan menghadkan Allah Ta'ala, dia menyembah Allah Ta'ala tanpa mengkaifkan Allah Ta'ala. Setiap perkara yang terlintas dalam akal dia, dalam waham dia, itu bukan Allah. Setiap perkara yang kefahaman dia cuba untuk memahamikan hakikat Allah, itu bukan Allah. Itu cara dia. Faqala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, maka telah berkata oleh Imam al-Ghazali rahimahullah, qata'na umurana. Tu kan, qata'na umurana, telah memutus ia. Qata'na ke ceplik. Betul lah. Qata'na mana qata' tu lah. Qata' tu mana Imam Ghazali sendiri. Qata'na ni mana, kalau na ni mu'azzim nafsah. Qata'na, telah memutuslah ia oleh kami, yakni oleh aku. Memutus dengan mana apa? Menghabiskan. Umurana maf'ulun bi, akan umur kami. Fit tauhidi, ta'alluq qata'na kepada fi. Fit tauhidi, pada tauhid, yakni telah menghabiskan banyak masa, banyak umurku dalam tauhid ni. Wa qad jama'ahu, qad litahqiq, masuk fi'il madhi, dan sesungguhnya telah menghimpun ia akan at-tauhidah, maf'ulun bih, aid kepada tauhid, oleh fa'il hadha badal asyabu, oleh ini lelaki, ini pemuda.
Aku habiskan masa bertahun-tahun. Pemuda ni himpunkan dalam sekejap saja. Fi thalathi kalimatin. Jama'ah ta'aluk fi thalathi kalimatin, pada 3 kalimah saja. Aku habiskan masa seumur hidup ataupun banyak kehidupan aku, umur aku habis dalam tauhid ni. Kawan ni himpun dalam 3 kalimah saja. Zakarahul Muniri, telah menyebut akan hadzal mazkura, akan demikian yang tersebut itu, fi Tuhfatil Wafiyah, dalam kitabnya nama At-Tuhfatil Wafiyah, permata yang sempurna, yang lengkap. Al-Wafiyah, yang bangsa lengkap. Hai, mana 3 kalimah tu lah tadi tu lah. 3 kalimah dengan mana 3 perkataan lah, 3 kalam tu. Hai. Iaitu apa dia kata? Uhiduhu wala uhiduhu wa a'buduhu wala ukayyifuh. Itu satu. Wa kullu ma khatara fil wahmi. Satu. Fallahu bi khilafi dhalika. Au jalahul fahmu. Fallahu bi khilafi dhalika. 3. 3. Boleh pecah-pecah tu. Kita nak buat wahiduhu wala uhiduhu 1, wa a'buduhu wala ukayyifuhu 2, wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalahu al fahmu fallahu bi khilafi dhalika 3. 3 kalimatin ay bi makna kalam. 3 kalimat dengan mana 3 kalam, 3 ucapan. Habis tu dalam Tuhfatul Wafiyah oleh al-Imam Al-Muniri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, masuk balik, laisa kamithlihi syai'un. Tadi dia kata apa? Tadi dia kata Allah Ta'ala la syarika lahu wala mithla lahu wala shibha lahu, wala syarika lahu wala shibha lahu wala mithlahu wala mithla lahu wala shibha lahu. Itu dimasuk ayat Quran, laisa kamithlihi syai'un, surah Asy-Syura ayat 11. Tidak sama sekali laisa kamithlihi syai'un, tidak seumpama Allah oleh suatu pun. Syai'un isim laisa muakhar, kamithlihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar laisa muqaddam, mithli isim ba'da harfun jar, ilaih wa huwas sami'ul basir, dan bermula Allah itu khabar as-sami'u yang maha pendengar, lagi pula al-basiru yang maha melihat, ataupun as-sami'u bermakna muttasifun bi sifatil sam'i, bersifat dengan sifat sama, al-basiru ay muttasifun bi sifatil basari, yang bersifat ia Allah Ta'ala dengan sifat basar. Tu maka kata syarih rahimahullah, laisa kamithlihi syai'un ay laisa mithlahu ta'ala syai'un. Tidak menyerupainya Allah Ta'ala oleh suatu. Tidak menyerupai Allah Ta'ala oleh suatu. Makna apa di sini? Makna seolah-olah Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat kaf pada di situ kaf zaidah. Kaf zaidah, bukan kaf ada makna, kaf zaidah. Tapi dalam Al-Quran dia tak panggil kaf zaidah lah, kerana beradab dengan Tuhan. Jadi laisa mithlahu, mithla jadi isim laisa, jadi khabar laisa muqaddam lah, hu mudhafu ilaih, syai'un isim laisa muakhar. Laisa mithlahu, dan tidak ada seumpama Allah Ta'ala oleh suatu pun. Suatu sifat, yusawihi, sesuatu yang menyamai ia sesuatu, dia akan Allah. Ataf yusawihi wa yuqaribuhu, dan mendekati ia suatu akan dia akan Allah. Tidak mendekati suatu pun kepada Allah Ta'ala, tidak menyerupai suatu pun pada Allah Ta'ala. Tadi mendekati syubhan ay fi syubhi. Kita buat mansub binazil qarib, mansub binazil khafid. Yusawihi wa yuqaribuhu tu fi syibhi, pada penyerupaan. Tak sama dari sudut penyerupaan, tidak dekat-dekat sama dari sudut penyerupaan. Semua tak sama, semua tidak berlaku. Semua tidak berlaku. Wa huwas sami'ul basir ay li kulli ma yusma'u. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang ni ta'aluk as-sami' dengan basir, ta'aluk pada lam. Ai Maha mendengar, Maha melihat, li kulli ma yusma'u, bagi setiap barang yang didengarkan akan dia, akan barang. Yusma' dhamir mustatir huwa, naik fa'il kembali pada ma, tu aid dia. Yusma'u silah ma. Wa yubsaru ataf yusma'u, dan dilihatkan akan dia akan ma. Ma yusma' habis titik.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, khalaqas samawati wal ardi. Dengar suara mic dah. Khalaqas samawati wal arda, telah mencipta ia oleh Allah. Dhamir mustatir huwa, kembali kepada Allah. Maf'ulun bih, as-samawati akan langit-langit, ataf, wal arda dan bumi. As-samawati maf'ulun bih, kenapa bagi bawah? Kerana jamak muannas salim. Wal arda biasalah. Habis. Kemudian syarah kita Syekh Nawawi Bantan masuk sikit. Zakarahuma ay zakarahumal musannifu, telah menyebut ia musannif, huma akan kedua-duanya, akan as-samawat wal ard, akan langit dan bumi itu. Kenapa ilat zakara? Liannahuma, kerana bahawasa kedua-duanya langit dan bumi itu khabar lianna a'zamu, terlebih besar, al-makhluqati, makhluk Allah, lin-naziri. A'zamu ta'alluq lam bagi naziri. A'zam lin-naziri, bagi orang yang memerhatikan. Jadi orang yang perhati, mana yang besar? Makhluk yang paling besar, langit besar, terbentang luas, dan bumi terbentang luas juga di darat, terbentang luas di langit. Maka itu sebesar-besar makhluk yang paling besar di sisi nisbah orang yang lihat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa khalaqal mauta ay wa khalaqallahu al-mauta, dan telah mencipta ia oleh Allah akan mati, ay tafsir fid dunia, di dunia, yakni di akhirat tak ada, di akhirat tidak ada mati. Dan bila kata khalaqa, bermakna Allah Ta'ala mencipta mati. Mana mati ni amrun wujudiyun wa mawjudun fi dunia. Masuk akidah sikit lah. Dia amrun wujudi, dia perkara yang bangsa ada. Segala sifat ma'ani dan lawan bagi sifat ma'ani, mawjudun, bangsa wujudiyun, bangsa ada belaka, cuma sabit tak sabit ya. Beza dengan Mu'tazilah. Mati itu ialah adam malakah, iaitu mati ialah tidak hidup. Adam malakah lah. Adam malakah mana milik, adam mana tak milik. Adam malakah itu dalam Hasyiah Asy-Syarqawi Al-Hindi. Tu Mu'tazilah. Ahlussunnah kata benda tu wujudi, cuma maujud ataupun tidak sahaja. Kita sekarang ni hidup, mana maujudnya hayat, bukannya mati. Nanti bila mati, maujudnya mati, bukannya hidup, bukannya sifat perhidup. Wal hayata ataf al mauta, dan sifat perhidup Allah Ta'ala cipta ai fid dunya wa fil akhirati, yakni dalam dunia dan akhirat. Di dunia Allah Ta'ala bagi hidup, di akhirat akan hidup, tak akan mati, hidup selamanya dengan izin Allah Ta'ala, yakni baqa majazi, bukan baqa zati. Bukan baqa zati, tapi baqa li ghairihi, baqa dengan sebab lain, iaitu dengan sebab izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullah, wa ta'ata, ataf kepada khalaq, ataf pada al-mauta. Allah Ta'ala juga mencipta ta'at. Apa ta'at? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Kerana ta'at ni perbuatan manusia Allah Ta'ala buat, perbuatan yang berkait manusia pun Allah buat. Wa ta'ata wahya, dan bermula dia ta'at itu khabar muwafaqatu mudhafu ilaih, amri mudhafu ilaih asy-syar'i. Muwafaqatu amri syar'i, bersepakat akan perkara, akan tuntutan syarak. Muwafaqatu, wafaqa yuwafiqu, muwafaqah, syarah kailan ni. Amri maf'ulun bih, idhafat masdar kepada maf'ulun bih, bersepakat dengan tuntutan perintah syarak, itu ta'at. Wal ma'siyata, Allah Ta'ala juga buat maksiat, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala buat benda baik dan buruk menurut ahli sunnah wal jamaah. Beza dengan Mu'tazilah, dia kata buat benda jahat ya, buat benda baik Allah Ta'ala buat, benda jahat manusia buat. Wal ma'siyata, dah apa maksiat tu? Wawul istinafil bayani jawabun amma yuqal. Waw istinaf, untuk menerangkan jawab bagi soalan yang mahdhuf. Apa dia maksiat? Madza al-ma'siyah? Apa tu maksiat? Wahya, dan bermula dia maksiatun khabar mukhalafatu amri syar'i, iaitu bercanggah dengan tuntutan syarak, idhafat masdar kepada maf'ul. Terbalik gitu, mudah. Ini dari sudut fiqh lah ni, dihuraian sudut fiqh. Kalau sudut fiqh, betul lah, ada sudut fiqh. Memang betul pun ta'at maksiat ni lah maksud dia. Kalau akidah tu khalqul qudrati li ta'at tu taufik, tu taufik, tu lain. Wasihata, ataf kepada mauta, ataf pada mauta lagi, dan Allah Ta'ala menciptakan juga sihat.
Ai sihhatal jismi, yakni sihat anggota tubuh. Mudah-mudahan kita yang belajar ni diberikan anugerah Allah Subhanahu taala sihat tubuh badan untuk ngaji sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Wahya, dan bermula dia sihatul jismi, khabar adna ni'ami, iaitu nikmat yang paling rendah. Ai an-ni'am al-adna. Ni dia panggil idhafat sifat kepada mausuf. Ai an-ni'am al-adna. Ai an-ni'am al-apa? Ni'amal adna, an-ni'amal al-adna, an-ni'am al-adna, itu idhafat sifat kepada mausuf, iaitu nikmat yang paling rendah kali, iaitu sihat tu badan. Allah dah besarnya. Wa amma a'zamuha, dan adapun bermula ni amma muqabalah sebelumnya. Amma a'zamuha a'zamun ni'ami, adapun bermula sebesar-besarnya sebesar-besar nikmat, itu jawab fahuwa, maka bermula dia tu mubtada, bermula dia a'zamuha khabar, dinu mudhafu ilaih al-islami, iaitu agama Islam. Jumlah huwa dinul Islam, khabar a'zamu. Tu agama Islam sebesar-besar. Jadi kita sihat badan dapat nikmat yang paling rendah. Kita ni Islam tak? Islam lagi pula beriman, dapat nikmat yang paling besar. Korek apa tu? Wassaqama, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Wassaqama Allah Ta'ala juga cipta sakit, saqam, ataupun panggil alam. As-saqam, macam-macam sakit dalam syarak ni. Bahkan dia beza-beza pula. Sakit ni panggil lain, sakit ni panggil lain. Bi fathataini, Syekh Nawawi dia dhabit sikit cara baca. Takut baca as-saqama, takut baca as-saqma. Dia pun kata bi fathataini, dengan fathah kedua-duanya. Ai bi fathataini awwalaini, fathah kedua-duanya pada awal, iaitu as-saqama, saqa. Kalau ma tu tak ada kata lah, sebab itu berdasarkan nahwu. Kalau dia maf'ul bih jadi saqama lah. Hadis sekarang dia maf'ul bih lah, dia atah kepada al-mauta. Bi fathataini, baca as-saqama boleh, au bi dhammin fasukunin, ataupun bi dhammin, ba ta'alluq suatu mahzuf hal, ai hal kaunis saqami, hal keadaan saqami tadi maqru'an, dibacakan akan dia bi fathataini, dengan di fathahkan kedua-dua yang pertama, au bi dhammin, ataupun dengan dham fasukunin, patu sukun, dengan baca as-suqma tu bacaan kedua. Wahwa, apa dia as-saqam? Al-istinaful bayani, jawabun amma yuqal. Wahwa, dan bermula dia as-saqam itu khabar al-maradu, ialah sakit juga. Kita ni bahasa Melayu ni kurang bahasa. Jadi saqam, sakit, marad, sakit. Jadi orang Arab ni mungkin ada lain-lain lah. Saqam tu lain, marad tu lain. Jadi kita tafsir marad sakit, saqam sakit juga. Wa jami'al kauni, ataf lagi kepada mauta. Allah Ta'ala juga buat seluruh al-kauni, seluruh alam yang ada ni. Ayil mawjudi, yakni segala perkara yang ada. Minal alami, daripada alam. Al-mawjud ta'aluk min. Al-kauni mudhafu ilaih, jami'a ma'tuf kepada al-mauta. Minal alami, apa dia alam tu? Al-istinaful bayani, jawabun amma yuqal. Wahwa, dan bermula dia alam khabar ma, barang siwallahi ta'ala, barang yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahi mudhafu ilaih. Wa ma fihi, Allah Ta'ala jami'al kaun, wa ma fihi ay minas sifat, wa ma, dan barang, fihi padanya, pada kaun, apa barang tu? Bayan, ay minas sifati, yakni daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala juga cipta, yakni apa? Sifat-sifat yang bangsa ada. Adapun sifat yang amrun i'tibari, atas pandangan mu'tamad, tidak dicipta Allah SWT, tapi kehendak sahaja. Adapun pandangan dhaif kata diciptakan juga. Allah Ta'ala buat amrun i'tibari, kerana untuk mengelakkan syubhah waham bahawasanya ada di bawah suatu makhluk yang tidak dicipta Allah Ta'ala, padahal benda tu harus. Itu dalam Fathul Majid Syarah Ad-Durrul Farid, Syekh Nawawi Banten rahimahullah sebutlah pandangan tu. Ada rezeki kita baca Fathul Majid Syarah Ad-Durrul Farid, kitab akidah yang paling tinggi dalam kategori pekarangan Syekh Nawawi Banten. Kita dah baca banyak dah, kita tauhid dia. Al-Qattul Ghaith, Tijanud Darari, cuma Nurul Zalam tak jadi. Itu Fathul Majid. Fathul Majid seorang lagi, seko lagi. InsyaAllah akan datang macam tu.
Cuma kena bayar ya kalau orang yang tertentu tu. Okay. Benda mahal lah tak boleh buat itu lebih kurang tu. Wa khalaqal khalqa, dan ataf kepada khalaqal mauta. Wa khalaqal khalqa ay wa khalaqal makhluqa, dan telah mencipta ia Allah al khalqa bermakna al khalqa ma hasala bil masdar, yakni makhluk. Min itlaqil masdari wa iradat ismil maf'ul. Itlaq masdar, noknya isi maf'ul. Yakni al-khalqa ciptaan, yakni ciptaan ma hasala bil masdar, bukannya ciptaan masdari. Masdari makna perbuatan Allah. Allah tengah membuat tu masdari. Ni dah siap dah. Hasil perbuatan Allah ma hasala bil masdar. Wa khalaqal khalqa minal insi, bayan bagi khalqa min bayaniyah, min lil bayan, minal insi daripada manusia, wal jinni dan jin, wal malaikati dan malaikat, atau berlaku pada al insi, wa ghairihim dan selain daripada mereka itu al insi wal jinni wal malaikati. Ataf wa a'malahum, ataf al khalqa, bila Allah Ta'ala mencipta makhluk, apa yang dibuat makhluk juga Allah Ta'ala cipta, berdasarkan Allah Ta'ala berikan sifat kudrat pada mereka. Wa a'malahum, dan amal-amal mereka itu al khalqi ay ma yaf'alunahu, barang yang membuat ia oleh mereka itu akan barang. Hu tu a'id ma mausuliyah, yaf'aluna itu silah dia. Fi dunyahum, di dunia mereka itu, yaf'aluna ta'alluq fi, buat mereka itu di dunia mereka itu. Allah Ta'ala cipta belaka. Qala Allah Ta'ala, qala ay qala Allah Ta'ala, telah berkata firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah Ta'ala itulah khabar, telah mencipta ia Allah, kum akan mereka itu, ataf wa ma ta'maluna, dan apa yang mereka perbuat. Surah As-Saffat ayat 96. Ma di sini khilaf ulama, ada yang kata ma masdariyah, ada yang kata ma mausuliyah. Kalau ma masdariyah, takwil masdar, jadi wallahu khalaqakum wa a'malakum, dan Allah Ta'ala menciptakan ciptakan mereka dan apa yang mereka perbuat. Itu umumlah. Kalau ma mausuliyah, ada yang tafsir ma mausuliyah wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ay wa ma ta'malunahu, dan apa yang mereka perbuat akan barang. Apa yang mereka perbuat akan barang. Ini 7 khusus ayat ni pada zaman, tak silapnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yang mencipta mereka dan apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat tu patung. Kalau kata ma tu ma mausuliyah, apa yang mereka perbuat tu tuju khas kepada patung. Tapi kalau atas pandangan ulama kata ma masdariyah, makna a'malakum, amal-amal mereka itu, itu lebih umum lah, bukan setakat kena kepada patung yang mereka buat saja, bahkan apa sahaja yang mereka perbuat semua kena Allah Ta'ala cipta belaka. Habis. Wa qaddara, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qaddarallahu, dan telah mentakdirkan ia oleh Allah, ay hadda, telah menghadlah ia oleh Allah, akan maf'ulun bih arzaqahum, akan rezeki mereka itu al khalqi. Apa rezeki itu? Ay ma yuntafa'u bil fi'li qalilan aw kathiran, yakni barang yang dimanfaatkan bihi dengan barang, bil fi'li secara nyata, secara sungguh, dapat sungguhlah, buat sungguh, dapat dimanfaatkan secara langsung. Itu qalilan aw kathiran, ani ta'mim, ay sawa'un kana ma yuntafa'u bihi bil fi'li qalilan aw kathiran. Qalilan kita buat khabar kana mahzuf taqdiruhu wa in sawa'un kana ma yuntafa'u bihi bil fi'li qalilan aw kathiran, sama ada sedikit ataupun banyak benda yang dimanfaatkan tu dia panggil rezeki. Tu dipanggil sebagai rezeki. Hatta dalam ahli sunnah, walaupun benda tu haram sekalipun, itu rezeki. Tapi rezeki yang haram. Kalau halal, rezeki yang halal. Adapun Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah dia kata milik. Kalau benda haram dimilik tu, itu bukan rezeki. Dia kena milik. Makna bukan benda haram lah, dan dia tu memiliki.
ada sifat milik benda tersebut, barulah rezeki. Kalau benda tu haram, tu bukan rezeki dia panggil. Ataupun benda tu bukan milik dia, tu bukan rezeki. Itu menurut Mu'tazilah. Kemudian dia i'tiraf ulama ahli sunnah, dah kucing makan ayam. Kucing makan ayam. Ayam tu bukan milik kucing. Kucing bukan sifatnya boleh memiliki. Tak boleh. Makna ayam yang kucing makan tu bukan rezeki ya. Maka Mu'tazilah dalam bab ni fangqata'atil hujjatu ilaihim, maka terputuslah hujah kepada mereka. Putus hujah dah. Kucing makan ikan, adakah tu bukan rezeki dia? Rezeki ya. Kalau bukan rezeki panggil apa? Dah sebab apa dia tak panggil rezeki menurut Mu'tazilah? Sebab kucing tak boleh milik. Dia tak boleh milik, kita boleh milik. Kucing tak boleh milik. Syibih milik ya. Seumpama seolah-olah milik ya. Macam dalam bab nahwu, pelana di kuda. Kuda tak boleh memiliki pelana, tapi syibih milik ya. Sebab tu kena lam ikhtisas, bukan lam lil milki. Ikhtisas tu kerana syibhul milki, kerana syibih milik. Wa ajalahum, ataf kepada arzaqahum, Allah Ta'ala juga telah mentakdirkan ajal-ajal mereka itu bila nak mati. Apa ajal? Ay muddata umrihim, iaitu masa umur mereka, batasan umur usia mereka. Tawilan au qasiran, ay sawaun kana muddatu umrihim tawilan au qasiran, sama ada masa umur mereka itu panjang ke ataupun pendek. Ataf kepada tawilan, tu semua dia panggil ajal. Ajal. Kalau ajal tu cepat. Sebab tu ada syurga dua yang dalam tafsir, dalam Syenawawiyah itu tu. Syurga ajilah makna tangguh. Tangguh bila? Akhirat. Ajilah sekarang. Ni ajal. Ajal. Makna sekarang tak mati, akan datang mati. Bila? Wallahu a'lam. Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala, la tazidu wala la tazidu, dia tafsir fa'il. La tazidu, tidak tambah ia apa? Ayil arzaku, tidak tambah oleh rezeki-rezeki, ataf wal ajalu, dan tidak tambah juga ajal-ajal, wala tanqusu, dan tidak kurang juga ia al-arzaqu wal ajal, ay amma qaddarullahu ta'ala, daripada barang yang telah menentu akan barang oleh fa'il Allah Ta'ala. Tidak menambah, tidak kurang. Jadi kalau Allah telah tetap sejak azali, iradat tanjizi qadim, rezeki dia sekian-sekian, tidak akan berubah iradat Allah tersebut sejak azali, meskipun dia berdoa, amal soleh dan sebagainya. Sebab sudah ditetapkan sejak azali begitu, maka begitulah akan terjadi. Jangan kata iradat Allah berubah-ubah, bahaya, boleh jatuh kufur pula. Kerana dia seolah-olah kata Allah Ta'ala kan boleh berkehendak macam-macam. Boleh berubah, tak boleh berubah. Kehendak Allah tanjizi qadim je, tak ada tanjizi hadis. Adapun kalau yang berpandangan yang kata tanjizi hadis tu kena muafakat dengan tanjizi hadis hak yang kudrat tu. Bukannya dia baru kehendak dak. Kehendak Allah siap belaka dah. Yang qada mubram, qada muallaq tu, tu perbahasan lain. Qada mubram, qada muallaq, ada yang bahagikan gitu. Qada mubram yakni tak kacau dah. Muallaq ni dia bergantung kepada amalan kita. Meskipun begitu, kita huraikan begitu, qada mubram, qada muallaq ni sudah ditentukan sejak azali iradat Allah Subhanahu taala. Kalau sejak azali Allah Taala tentu dah dia ni umur 60 mati. Tu qada mubram contohlah. Qada muallaq dia 50 mati. Tapi kalau dia akan bertambah dengan sebab buat amalan. Semua yang tu telah ditetapkan sejak azali dah. Bukan makna Allah baru menetap qada muallaq dia 50. Kalau aku tengok dia ni tak buat ibadat, aku matikan dia sekarang, matikan dia umur 50. Kalau dia tengok dia buat ibadat, aku tambahlah. Bukan makna Allah baru kehendak itu. Dak, kehendak sejak azali dah. Allah Taala tahu dah dia akan buat apa. Allah Taala tahu dah apa penambah umur dia. Allah Taala tahu dah amal soleh dia apa dia. Tak payah nak baru kehendak. Allah Taala tahu dah dengan sifat ilmu Allah, dengan sifat ilmu Allah yang Allah tahu tu Allah kehendak. Kemudian wa idza kutibat, kata musannif rahimahullahu taala, kata syarih, wa idza kutibat maniyatu syakhsin, dan apabila dituliskan akan naik fa'il kematian seseorang. Bukan macam muniyah tu muniyatul musalli, orang yang nak sembahyang. Maniyah mati. Jangan baca kitab musalli, maniyatul musalli, mati orang sembahyang. Jangan. Idza kutibat maniyatu syakhsin, jika dituliskan akan ketentuan matinya seseorang, fi ardin, pada mana-mana bumi.
Ardin nakirah, pada mana-mana bumi. Fala yamutu, jawab idza, maka tidak mati ia syakhsun fi ardin, pada satu bumi, siwal ardin, selain daripada bumi yang telah ditentukan. Dia takkan mati di bumi lain, bahkan bumi yang telah ditentukan di mana dia mati. Habis. Tu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, wala yahdutsu, dan tidak yahdutsu, tidak wala yahdutsu, dan tidak tercipta ia oleh fa'il hadithun, oleh sesuatu yang baru. Dia tafsir sikit, dia buat dhabit baca sikit, bi dhammid dali, dengan dibacakan dhammah dal, ay hala kauni yahdutsu, hal keadaan lafaz yahdutsu itu maqru'an, dibacakan akan dia bi dhammid dali, dengan didhammahkan akan dal. Dhammid dal idhafat masdar kepada maf'ul, dengan mendhammahkan akan dal. Habis. Jadi baca yahdutsu, bukannya yuhditsu. Takut kita baca yuhditsu, ay yuhditsullaha hadithan, bukan itu. Bukan nak kata Allah Ta'ala membaharukan yang baru kan, tetapi benda baharu tu terbaharu, yakni tercipta. Siapa yang tercipta? Siapa yang dia tercipta sendiri kau? Kan tercipta oleh Allah Ta'ala lah. Cuma nak kata baharu tu timbul, benda baharu tu timbul. Apa maksud hadithun? La yujadu mawjudun minal kainati, yakni tidak akan terwujud akan suatu perkara yang wujud, akan suatu perkara yang ada, yakni ciptaan, akan suatu ciptaan, minal kainati. Itu tafsir, silap. Itu tafsir bagi wala yahdutsu hadithun, la yujadu mawjudun naik fa'il yujad, dan tidak diadakan suatu perkara yang ada, yakni suatu ciptaan lah. Mawjud bimakna al-makhluk. Minal kainati, daripada kainat, daripada segala perkara alam ni, illa nafi dengan istisna jadi sabit, illa ay yahdutsu hadithun, ay yujadu mawjudun minal kainat biqada'illahi ta'ala, ay bisababi qada'ihi, basababiyah, dengan sebab qadanya qada Allah, wa qadarihi, dan qadarnya qadar Allah. Qadar tu baca ke mana? Bi fathid dali, ay hala kauni qadarihi, hal keadaan qadarihi itu maqru'an, dibacakan akan dia bi fathid dali, dengan difathahkan akan dal, wa iradatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu qada qadar Allah Taala. Sekejap lagi dia akan bahas qada menurut Asy'ariyah lagu mana, apa maksud dia qada, apa maksud qadar. Tak ada bahas lah. Jadi nak kata bahawasanya tidak akan berlaku satu di dalam alam ni, sama ada perkara tersebut zat kau, sifat kau, apa benda sekalipun, tidak akan terjadi melainkan dengan ketetapan dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berlaku. Qada qadar lah yang wajib beriman ni. Ni Syekh Nawawi Banten dia mengkhususkan kepada benda yang ada sahaja. La yujad mawjudun. Kalau kira kan, bukan benda mawjud je Allah Ta'ala kehendak, benda yang subuti pun Allah Ta'ala kehendak, benda yang sungguh pun Allah Ta'ala terkehendak. Cuma Allah Ta'ala tak buat benda sungguh atas pandangan mu'tamad. Hanya benda mawjud saja Allah Ta'ala buat atas pandangan mu'tamad. Maka dia selit firman Allah Ta'ala, wa qala ta'ala, ay qala Allah Ta'ala, telah berfirman ia oleh Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami, kulla syai'in, sesungguhnya kami, kulla syai'in, kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Tu Allah tak ingat dia panggil apa ni. Khalaqnahu ay khalaqna kulla syai'in. Dia panggil apa istilah ni, kaedah ni, tak ingat weh. Sebab hu tu aid dhamir kepada kulla syai'in. Hu tu maf'ulun bih, khalaqna fi'lun wa fa'ilun. Kulla ni dia sebenarnya maf'ulun bih, tapi dia tak panggil maf'ulun bih. Dia panggil apa sih? Tak ingat dah. Dia panggil apa kaedah ni? Aid dhamir kepada belakang dia, kulla syai'in. Dia menzahirkan benda yang benda yang didhamirkan di depan dia. Dia panggil apa, tak ingat dah ni. Dia i'rab apa? Tengok i'rabul Quran ada ni. Tengok i'rabul Quran surah Al-Qamar ayat 49 ada tu disebut.
Khalaqnahu biqadarin, dengan satu ketentuan. Jadi kami akan mencipta sesuatu dengan berdasarkan ketentuan. Biqadarin, dengan suatu ketentuan. Itu dalam Quran. Wa fil hadithi, wa fil hadithi takdir ai wa dzakara fil hadithi, dan telah menyebut ia, ataupun wa dzukira, dan telah disebutkan fil hadithi, dalam hadis. Wa dzukira lah, telah disebutkan takdir untuk ta'alluq fi, disebutkan pada satu hadis, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kayyisi. Kullu syai'in, bermula setiap suatu itu, biqadarin ay kainun, adalah ia, biqadarin, dengan sebab qadar, hatta al-ajzi, hatta al-jarati, hatta al-jarati, hatta yang menjarkan isim, hatta al-ajzi, sehingga lemah, wal kayyisi, dan cerdik pandai pun Allah Ta'ala tetap juga. Itu semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap. Jadi kalau kita nak mengaji akidah ni, kalau kita mendapat nikmat, kena ingat tu daripada Allah Ta'ala. Dapat kecelaan, tu dapat dapat musibah dan sebagainya, tu juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengimani itu qada dan qadar Allah, itu ketentuan Allah, wajib. Siapa ingkar, kafir. Tapi redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, redha dengan qada dan qadar Allah yang berlaku, tu kalau dapat, itu kategori orang zuhud. Kategori orang zuhud, dia memadai apa yang Allah Ta'ala kehendak atas dia, baik ke buruk ke, dia nampak sama saja, kerana dia tahu baik dan buruk ni datang daripada satu zat yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu sebut dalam kitab Qatrul Ghaith dulu tu, beriman kepada bahawasanya ini takdir Tuhan, wajib. Tapi redha dengan takdir Allah Ta'ala, orang zuhud dapat melakukannya. Tak wajib lah maksudnya. Sebab ada yang tak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tak redha bukan makna tak percaya. Tak percaya tu kafir. Tu. Tak redha makna berat hati nak terima. Berat hati, rasa tak boleh pergi lagi. Hal tu tak ada masalah lagi. Kalau dia mengingkari itu bukan daripada Allah Ta'ala, mengingkari itu bukan takdir Allah Ta'ala, tu boleh bawa kafir. Sebab tu berkaitan akidah lah, bukan berkaitan tasawuf. Kalau tadi redha dengan qada qadar, tu masuk tasawuf tu. Kemudian syarih pun bawa masuklah sikit perbahasan qada dan qadar Allah Ta'ala. Wal qada'u 'indal asy'ariyati, dan bermula qada ai hala kaunil qada'i kainan 'indal asy'ariyati. Atas mazhab Sibawai, mubtada boleh jadi sahib hal. Kalau atas mazhab jumhur, kita buat ta'alluq sifat, ai al qada'u al kainu 'indal asy'ariyati. Dan adapun bermula qada yang adalah ia qada tadi menurut Asy'ariyah, khabar iradatullahi, ialah kehendak Allah Ta'ala. Iradatuhu bimakna masdari lah, bukan bimakna ismi, makna masdari, perbuatan kehendak. Al-azaliyatu, sejak azali, yang bangsa azali. Sifat iradatuhu ay al-mansubatu ilal azali, yang dinisbahkan dia kan iradat tu kepada azal. Sifat kedua al-muta'alliqatu, yang bersangkut paut ia iradat ta'alluq ba kepada muta'alliqah bil asya'i, dengan segala sesuatu, ala ma hiya alaihi, atas ma hiya alaihi, atas barang yang bermula dia, alaihi ay kainun alaihi, hiya mubtada, alaihi ta'alluq satu mahzuf, khabar takdiruhu kainatun alaihi ala ma, itu aid ma mausuliyah. Apa ma hiya alaihi? Terjemah mudahnya, segala sesuatu yang kena atas dia lah. Apa yang kena atas dia. Fima la yazal, bila tu? Bila yang kena tu? Fima la yazal, pada waktu. Ma bermakna ma kena masduk pada waktu, pada masa la yazal. Apa masa la yazal? Masa yang akan datang tidak berkesudahan, iaitu masa yang bukan azali. Ini menurut Asy'ariyah, iradat Allah Ta'ala sejak azali itu dipanggil qada. Adapun qadar itu ketentuan yang telah terjadi dengan kudrat tanzih hadis, dia panggil qadar. Mudah nak ingat Asy'ariyah tu. Tengok, ingat qadar makna kudrat, mana Allah Ta'ala berlaku sungguh takdir tersebut dengan kudrat tanzih hadis dah. Kalau qada, ketentuan Allah sejak azali. Kalau Maturidiyah terbalik, qada itu ketentuan dengan kudrat Allah Ta'ala. Qadar itu
Qada itu adalah ketentuan dan kudrat Allah Ta'ala. Qadar itu ialah ketentuan sejak azali dan keilmuan ataupun pengetahuan Allah sejak azali. Itu di sisi Maturidiyah. Terbalik. Wal qadar panggil khilaf lafzi, tak ada masalah, khilaf lafzi. Wal qadaru, dan bermula qadar pula khabar ijaduhu, ialah mengadakan akan dia akan dia akan apa? Ijaduhu ke ijaduha? Tu mana dia? Ijaduhu iyaha. Oh, ijaduhu iyaha, tak nampak. Tu yang muskil ibarat tu. Kalau ijaduhu rujuk pada asya, dia kena ijadaha. Makna ni idhafat masdar kepada fa'il. Iyaha maf'ul bagi ijad. Aujada yujidu ijadan. Mengadanya Allah, yakni mengada oleh Allah akan dia, akan al-asya. Iyaha ay al-asya. Akan perkara-perkara tadi ala qadarin, atas ketentuan makhsusin yang telah ditentukan akan dia, akan qadar tadi, wa taqdirin, dan takdir muayyanin yang telah ditentukan, yang ditentukan akan dia, akan takdir tadi, fi zawatiha zawatil asya, pada diri-diri segala sesuatu, wa af'aliha wa af'al asya, dan segala perbuatan-perbuatan sesuatu tadi. Itu qadar di sisi Asy'ariyah. Senang saja nak ingat qadar di sisi Asy'ariyah. Qadar di sisi Asy'ariyah ialah kuasa Allah Ta'ala, bukan kuasa Allah Ta'ala telah menjadikan dia, tajizi hadis lah, kudrat tajizi hadis. Adapun qada ketentuan sejak azali. Kalau Maturidiyah terbalik, qada itu ijad, qadar itu ketentuan dan ilmu Allah sejak azali. Tu. Ni dia, ni tafsir dah. Ni Maturidiyah pula. Awil qada'u, ataupun bermula qada itu, yakni indal Maturidiyah. Adapun bermula qada itu ilmuhu, ialah ilmunya, ilmu Allah. Tu Oh, bukan Maturidiyah ni. Ini masih lagi Asy'ariyah, masih lagi Asy'ariyah. Dia tak mari Maturidiyah tu. Ataupun qada tu kita kata tadi kehendak Tuhan, ataupun ilmu Allah Ta'ala sejak azali pun boleh juga. Cuma Maturidiyah terbaliklah. Maturidiyah qadar itu ialah kehendak dan ilmu Allah Ta'ala. Qada itu yang ijad, mengadakan sesuatu. Ni masih lagi Asy'ariyah. Ataupun kita kata qada tu bukan kehendak tapi ilmu Allah sejak azali. Azalan ay fil azali. Azalan mansub bin az'il khafid. Bil asya'i, ta'alluq ilmu kepada ilmu, mengetahui nyonya Allah, ilmuhu ilmullah, idhafat masdar kepada fa'il. Mengetahui oleh Allah Ta'ala pada segala sesuatu, ala ma hiya alaihi, atas barang yang bermula dia asya itu, thabitun sabi'iyah, thabitatun sabi'iyah, alaihi alama. Yang ni apa? Atas hakikat yang berlaku lah. Segala sesuatu atas hakikat yang akan berlaku, semua Allah tahu. Wal qadaru, dan bermula qadar itu pula khabar ijaduhu ijadullahi, iaitu mengadakan oleh Allah Ta'ala akan maf'ulun bih iyaha, akan dia, akan al-asya'a. Wal qadaru, al-qadaru mudhafu ila apa? Mubtada. Ataupun qadar itu tadi dia kata qadar itu apa? Tadi dia kata mana tadi? Tadi dia kata qadar itu ialah menjadikan, mengadakan sesuatu atas qadar yang ditentukan, atas qadar yang ditentukan, ataupun atas takdir yang ditentukan. Ni sini beza sikit. Mengadakan oleh Allah Ta'ala akan suatu kisama, tapi ala ma yutabiqul ilma, atas barang yutabiqul ilma. Jadi makna zahir ibarat musannif, ma di situ ma masdariyah, takwil masdar jadi isim majrur bagi ala. Tabaqa yutabiqu mutabaqah ay ala mutabaqatihi al-ilma. Atas mutabaqahnya, atas mutabaqah tak kena tu. Betul tu. Ala ma yutabiqul ilma, atas barang yang selari ia barang akan ilmu Allah. Tak payah masdariyah. Ma mausuliyah. Ma mausuliyah pun boleh. Ma mausuliyah pun boleh. Macam tadi kita kata ala mutabaqatihi al-ilma, atas selarinya barang akan ilmu. Akan selari dengan ilmu. Itu satu tafsiran ataupun takrif pada qadar menurut Asy'ariyah. Adapun Maturidiyah terbalik saja.
Habis wa annahu, dan bahawasanya Allah Taala. Masih lagi syarah syarah Syekh Nawawi Banten rahimahullah mensyarahkan matan wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dia syarah lagi katanya wa annahu wa anna Allah, dan bahawasanya Allah Taala khabar yarhamu, memberi rahmat ia Allah, akan maf'ulun bih man, akan orang yasha'u yang berkehendak ia Allah, min khalqihi daripada makhluknya Allah. Man yasha'u akan barang siapa yang berkehendak ia Allah, min khalqihi daripada makhluknya Allah. Khalqi mana? Khalqi bermakna ma hasala bil masdar, ay min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Fadlan sebab apa Allah Ta'ala merahmati orang yang Allah Ta'ala kehendak daripada makhluknya? Fadlan kerana kemurahan Allah Ta'ala, kerana fadilat Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala. Tu maf'ul ajli. Wa yu'azzibu ay wa yu'azzibu Allah, dan telah mengazab ia oleh Allah akan barang siapa, maf'ulun bih tu yasha, man tu yasha'u, man yasha'u yang berkehendak ia man yasha'u minhum. Okey, man yasha'u daripada barang siapa yang berkehendak ia Allah, minhum daripada mereka itu khalqihi, daripada makhluknya. Kenapa dia azabkan? Adlan, kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kerana fadlan wa rahmatan fadlan wa rahmatillah, fadl Allah wa rahmatullah. Masuk syurga kerana fadilat dan juga rahmat Allah Taala. Masuk neraka kerana adlullah, kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak masuk neraka lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kullu ni'matin minhu ta'ala fadlun, bermula setiap nikmat daripada Allah Ta'ala tu khabar. Fadlun ay fadilun, ialah suatu kurniaan, suatu perkara yang kurniaan, suatu perkara yang bersifat kurniaan. Wa kullu niqmatin, dan bermula setiap nikmah, siksaan itu minhu minallahi ta'ala tu adlun, ialah sebagai keadilan. Khabar bagi kullu, niqmatin mudhaf ilaih, minhu jar majrur. La yus'alu, dah boleh elok, boleh tanya ada Allah Ta'ala nanti, kenapa kamu mentakdirkan aku fasik, kenapa kamu mentakdirkan aku menjadi orang kafir. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Ini dalam Quran ni. La yus'alu, tidak ditanyakan akan Allah. Naik fa'il, dhamir mustatir huwa, balik pada Allah. Amma, ta'alu amma kepada yus'al, amma yaf'alu daripada apa yang telah membuat ia. Amma yaf'alu ay amma yaf'aluhu, yang apa yang membuat ia Allah akan barang. Wahum, padahal wahum mereka itulah makhluk, yus'aluna ditanyakan akan mereka itu. Tak ditanya kenapa tahu. Tu rahsia Allah. Sekarang ni di dunia kita tidak tahu rahsia Allah. Kita tidak tahu takdir Tuhan sekarang. Maka kita ada usaha ikhtiar yang Allah bagi untuk kita ikhtiar ke arah baik. Kenapa kita tak pilih? Kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala. Fama fa'ala fihim fahuwa ghairu ma'lumin. Fama fa'ala fihim, fama fa'ala ay fama fa'ala Allah fihim, ay fama fa'alahu Allah fihim. Itu takdir ma masdariyah, ataupun ma mausuliyah. Kalau takdir ma mausuliyah, ma masdariyah akan jadi fa fi'luhu fihim. Itu maka perbuatannya Allah Ta'ala pada mereka itu makhluk, fahuwa, maka bermula dia ma fa'ala tu khabar ghairu ma'lumin, tidak diketahui apa yang Allah Ta'ala buat, dan apa yang bakal Allah Ta'ala buat kita tak tahu, tidak akan tahu. Ghairu khabar huwa mubtada, ma'lumin mudhaf ilaih, jumlah huwa ghairu ma'lum khabar bagi ma fa'ala. Wala yatlu'una ala ilmihi, dan tidak boleh mengetahui oleh mereka itu makhluk, ala ilmihi, atas ilmu Allah Ta'ala. Tidak dapat yatlu'una,
mutalaah ataupun dapat menembusi keilmuan Allah Ta'ala. Tak tahu. Sekarang ni Allah Ta'ala tahu apa? Tak tahu. Kita tak tahu. Sekarang Allah Ta'ala tetap apa? Berdasarkan keilmuan Allah Ta'ala, berdasarkan pengetahuan Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Wala ala adlihi, ay wala yatlu'una ala adlihi. Dan juga kita tidak dapat mutalaah, kita tidak dapat maklum ataupun mengetahui oleh mereka itu makhluk ta'alu ala adlihi, adlillah, atas keadilan Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Tidak dapat tahu mana satu apa yang ada dalam ilmu Allah, mana satu keadilan Allah Ta'ala yang kena atas mereka. Tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Sebab apa kena keadilan Allah? Kena zina ke? Kena mencuri ke? Tak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tetap sekian-sekian dalam ilmu Allah Ta'ala? Kita tak dapat tahu. Allah sahaja tahu belaka, dan tidak ditanya oleh Allah Ta'ala, tidak ditanyakan kepada Allah Ta'ala apa yang Allah buat. Bahkan kita lah yang akan ditanya. Wa min thamma, dan dari kerana itulah, qala ba'dul ulama'i, telah berkata oleh fa'il sebahagian mudhafu ilaih ulama, yajibu sukutu, wajib oleh diam. Yajibu as-sukut sukut ta'alu'an, diam an kaifa, dan diam daripada bagaimana fi sifatihi, sifatillah, daripada menanyakan bagaimana sifat Allah Ta'ala. Wa an lima fi af'alihi, dan juga ataf an kaifa, dan juga kena diam daripada lima lima fi af'alihi. Lima ni ay limadha, kenapa dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni buat sekian-sekian. Yakni lima dengan makna tujuan Allah Ta'ala pada perbuatan Allah Ta'ala. Tak boleh panggil tujuan nampak macam rorat pula. Yang ni apa rahsia Allah Ta'ala buat sekian. Kita tidak dapat tahu. Kita kena diam. Kenapa Allah buat gini-gini? Kenapa tak buat begini? Kenapa Allah Ta'ala buat dia jadi fasik? Kenapa tidak jadi orang soleh belaka? Kenapa Allah Ta'ala buat sebahagian kafir, sebahagian Islam? Kenapa tidak buat Islam belaka? Kenapa tak buat kafir belaka? Kita kena diam. Wajib dia, tak boleh mempersoalkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, kata Syekh Nawawi, annal imana, akan bahwasanya isim anna, iman itu, bil qadari, iman dengan qadar itu, iman ta'alluq ba, beriman dengan qadar itu, ala qismaini, ala ta'alluq satu mahzuf, khabar anna, ay kainun adalah ia, ala qismaini, atas dua bahagian kita beriman dengan qadar Allah. Mana? Ahaduhuma, bermula salah satu daripada keduanya. Ahadul qismaini, khabar al-imanu, ialah beriman, ta'alluq ba, bi annahu, beriman dengan bahwasanya Allah Ta'ala, khabar anna, sabaqa, telah mendahului ia Allah, fi ilmihi, pada ilmunya Allah, maf'ulun bih sabaqa, ma yaf'aluhu al-ibada, akan barang yang memperbuat akan barang oleh fa'il al-ibadu lah. Al-ibadu tu, nuskah saya ada yang al-ibadah, silap. Al-ibadu, oleh hamba-hamba. Mana ma yaf'aluhu, bayan bagi ma, min khairin, daripada baik, si majrur, wa syarrin ataf, dan daripada hak buruk, satu ataf pada ma yaf'aluhu. Allah Ta'ala juga telah terdahulu dalam ilmu dia, wa ma yujazawna alaihi, wa ma yujazawna alaihi ala ma yaf'aluhu al-ibadu, dan barang yang di alaihi alama, silap, alaihi alama, dan barang yang diberi ganjaran kan akan mereka itu, atas barang, yang atas apa yang mereka buat diberikan ganjaran. Allah Ta'ala tahu dah sejak azali. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala, khabar anna, kataba dhalika, ay dhalikal madhkura, mimma yaf'aluhu al-ibadu wa mimma yujazawna alaihi, itu takdimu syar' ilaih bagi dhalika. Lagi sekali, wa annahu, wa anna Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala, khabar anna, kataba, telah menulis ia Allah, akan maf'ulu bih dhalika, ay dhalika ma yaf'aluhu al-ibadu min khairin wa syarrin wa ma yujazawna alaihi. Ambil semua tu. Indahu indallahi, Allah Ta'ala tulis itu, tahu dah berlaku bahawasanya Allah Ta'ala menulis demikian itu, indahu, di sisi Allah, wa ahsahu,
dan telah menghitung ia Allah hu akan dia akan zalika wa an habis titik. Jadi Allah Taala tahu dan telah hitung belaka, telah tahu belaka, telah memperhitungkan apa yang Allah Taala takdirkan, telah tertulis apa yang telah akan ditakdirkan nanti ke atas kita. Sama ada perbuatan baik, buruk dan apa yang diberi ganjaran kepada kita, semua ditulis belaka. Wa anna a'malal ibadi. Tu ini wa annahu tadi tu, wa annahu tu tu wa annahu ni ataf pada bi annahu ta'ala. Ini yang kedua lah, wa annahu ta'ala kataba dzalika indahu wa ahsahu, wa anna a'mani, wa anna ni pun ataf pada bi annahu, yakni al-imanu bi anna a'mal ibadi, beriman dengan bahawasanya perbuatan-perbuatan hamba itu, a'mala isim anna, al-ibadi mudhafu ilaih, tajri khabar anna, berjalan ia a'malul ibad ala ta'alu ala pada tajri, ala ma sabaqa fil ilmihi, atas barang yang telah terdahulu ia barang, ta'alu sabaqa pada fi ilmihi, fi ilmillah, wa kitabihi wa kitabillah, dan kitabnya kita Allah Ta'ala. Apa yang kita buat ni kita wajib beriman, Allah tahu dah. Dan Allah kehendak dah. Dah kenapa? Dah kita tidak ada pilihan. Ada pilihan, ada ikhtiar, tapi kita tidak tahu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita ikhtiar, usaha untuk kita ke jalan yang baik, beri kita tambis dengan akal untuk kita ke jalan yang baik. Tapi hakikatnya semua yang kita buat ni sudah Allah tahu dan sudah Allah kehendak. Semua yang kita buat ni berdasarkan kehendak dan pengetahuan Allah dah. Tu wajib beriman dengan qadar yang pertama. Yang kedua, thanihima thani al-qismaini, bermula yang kedua daripada dua bahagian itu, khabar annahu bahwasanya Allah Ta'ala, khabar anna khalaqa, jumlah annahu Ta'ala khalaqa, khabar thani. Khabar thani asalnya baca thaniyuhuma, thaniyuhuma lah, thaniyuhuma asalnya thaniyuhuma, tapi ya tak boleh terima bagi dhammah, maka kena matikan jadi thaniyuhuma. Thaniyuhuma bermula yang kedua daripada dua kisim itu, bermula yang kedua daripada dua kisim itu, Thanihuma ialah annahu ta'ala khalaqa khabar anna, khalaqa af'ala ibadihi, mencipta ia Allah akan perbuatan hamba-Nya Allah, perbuatan hamba-Nya Allah, kullaha taukid bagi af'ala, kullaha ay kulla af'ala ibadihi, sekalian perbuatan-perbuatan hamba Allah Ta'ala cipta belaka. Min khairin, itu apa? Itu bayan bagi af'ala ibadihi kulliha. Min khairin ataf, wa syarrin wa kufrin wa imanin. Itu beriman kepada qadar Allah yang kedua. Lihat pertama, kita wajib beriman bahawasanya segala yang berlaku di bawah ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala, sama ada yang berlaku pada kita nanti baik, buruk, dan apa yang diganjari Allah Ta'ala atas dia, sama ada benda tu pahala ataupun dosa, semuanya telah tertulis belaka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beriman bahawasanya perbuatan hamba ini sekaliannya daripada baik, buruk, kufur dan juga iman, Allah buat belaka. Tu beriman pada qadar yang kedua. Ini molek ni. Ini fardu ain. Kemudian kata musannif syarih menutup daripada syarah kepada matan yang terakhir ni, matan yang kata wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Sebelum pergi kepada matan lain, dia kata wa hadzal qismu, dan bermula bahagian ini, yakni bahagian al-qismu tsani. Takdir ai al-qismu tsani. Al-hadza mubtada, al-qismu badal, al-thani sifat yang mahdhuf. Yunkiruhu tu khabar hadza, yunkiruhu al-qadariyatu, mengingkari akan hadzal qisma oleh al-qadariyah kulluhum, taukid qadariyah, sekalian mereka itu qadariyah. Sebab qadariyah kata af'alul ibad, yang cipta ibad sendiri, hamba sendiri, bukan Allah Ta'ala. Di seluruh qadariyah kata bukan Allah yang cipta perbuatan kita, hamba kerana hasil daripada kudrat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tu qadariyah. Wal awwalu ay wal qismul awwalu la yunkiruhu, dan adapun bermula kisim yang pertama khabar la yunkiruhu, la yunkirul al-awwala ay la yunkiruhu, la yunkirul qadariyatu al-awwala. Hak ni qadariyah tak ingkar.
yang kata Allah Ta'ala yang telah terdahulu mengetahui baik buruknya seorang hamba tu, dia akan diberikan ganjaran apa semua Allah Ta'ala tahu. Itu dia tak ingkar. Illa, melainkan ada juga yang ingkar. Yungkiru ba'dul qadariyah. Siapa dia yang yungkiru tu? Ghullatuhum, illa ghullatuhum. Ghullatu tu fa'il la yungkiru. Hu tu maf'ulun bih, la yungkiru atas kaedah dalam matan jurumiyah mukhtasar jiddan kita mengaji, kalaulah sebelum illa tu ada nafi dan sebelum illa tu tidak jumlah yang tam, maka selepas illa di'irabkan ala hasabil awamil, maka ghullatu fa'il la yunkiru, la yunkiruhu illa bimakna yunkiruhu, mengingkari akan apa, akan hadzal qismul awal oleh ghullatuhum, oleh ghullatul qadariyah, oleh puak-puak qadariyah yang melampau. Yang melampau. Titik. Ada juga yang melampau. Jadi qadariyah yang mengingkari juga qismul awal, hak tu kafir. Hak tu kafir. Qadariyah yang mengingkari kisim yang kedua, hak tu fasik. Sebab apa? Sebab dia masih beriktikad kudrat yang hamba buat cipta perbuatan itu hasil daripada Allah Ta'ala bagi kudrat juga. Tu fasik lah, jadi fasik. Adapun hak pertama, boleh jatuh kufur. Kerana membabitkan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tahu, ada Allah Ta'ala tak tahu. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengetahui perkara kebaikan dan keburukan yang hamba buat. Tak boleh itu. Habis hak tu boleh jatuh kafir lah. Hak yang kisim pertama atau adapun kisim yang kedua tidak jatuh kafir kerana boleh mentakwilkan lagi qadariyah tadi, masih lagi mengakui kekuatan yang Allah Ta'ala bagi di hamba, maka tak ada masalah. Wa hadzal qismu yunkiruhu al-qadari abih. Tu afada bihiti, afada dzalika, telah beri faedah akan maf'ul bih dzalika ay dzalikal madhkura, akan demikian yang tersebut itu oleh fa'il Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarhil arba'in, pada syarah al-arba'in. Syarah arba'in namanya Fathul Mubin, tak silap, Fathul Mubin syarah al-arba'in an-Nawawiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada buat. Boleh belilah Fathul Mubin, tak silap namanya Fathul Mubin syarah al-arba'in. Al-arba'in yakni al-arba'in an-Nawawiyah. Dia ada masuk perkara tersebut berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar, mungkin dalam hadis yang hadis yang berkaitan dengan qada qadar itulah. Iaitu beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama, wajib beriman semua yang kita buat ni bawah ilmu Allah Ta'ala. Semua bawah ilmu Allah Ta'ala. Apa yang berlaku semua telah tertulis, semua telah diketahui. Yang kedua, Allah Ta'ala buat segala perbuatan hamba daripada baik, buruk, kufur dan iman. Mu'tazilah tidak. Dia kata perbuatan hamba yang buat. Kerana perbuatan yang jahat Allah Ta'ala mustahil buat. Kerana kalau Allah Ta'ala buat perkara yang jahat, mana Allah jahat juga. Itu zalim. Itu tak boleh. Itu tidak mensucikan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memasukkan orang ke dalam neraka dengan sebab perbuatan yang Allah kehendak. Itu zalim, kata dia. Maka itu semua dinafikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa annahu ta'ala hayyun wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Masuk pula dia bahas sikitlah sifat secara mudah-mudah budak-budak kecil ya. Wa annahu hayyun alimun ila akhirih. Cara bahas budak-budak kecil tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita punya bacaan kitab ni sampai target lah, bahkan lebih. Biasanya kita target kalau kita hire kita ni, kalau belah pagi 5 muka surat, belah petang 3 muka surat. Ni lebih. Tadi pagi pun lebih 5 muka surat lebih. Hak ni 4 muka surat lebih. Jadi insya-Allah lah khatam bertepat waktu. Tak payah pakai hak tengah hari lah. Wallahu ta'ala alam. Kena tengok jugalah kukuk nanti akan datang bahasan yang payah-payah kot. Bahasa yang payah-payah yang perlu kepada huraian, kita guna cetakan ni. Guna cetakan ni. Darut Talib Al-Azhari. Alhamdulillah. Dapatlah sempat tu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat pergi ke bazar Ramadan. Kita tak pergi lah. Duduk rumah nak pergi apa? Sambung pula pada esok pagi lepas subuh Penang, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.